Hai semua, saya adalah Cikgu Chan. Untuk sesi kali ini, kita akan belajar 6.3 Penterbungaan dan Persejawaan dalam silibus tingkatan 5, bab 6, Pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. Setelah anda telah mengikuti sesi kali ini, anda sepatutnya boleh memeliharkan penterbungaan, menghuraikan pembentukan tiup terbunga dan pembentukan gamet jantan, menerangkan persejawaan ganda dua dalam pembentukan zigot diploid dan pembentukan nukleus triploid. Dan anda juga sepatutnya boleh mewajarkan kepentingan persejawaan ganda dua dalam kemandirian tumbuhan berbunga. Tanpa melengahkan masa, jom kita start belajar untuk sesi kali ini. Ini adalah sekuntum bunga. Anda telah belajar 6.1 struktur bunga. Adakah anda masih ingat lagi struktur-struktur yang terdapat dalam sekuntum bunga? Jika tak ingat, tak apa. Cikgu akan bersama-sama mengulang kaji dengan kamu. Bahagian yang berwarna kuning adalah petal. Dalam sekuntum bunga ini terdapat organ pembiakan betina, iaitu stigma, steel, ovari. Dalam ovari ada ovule. Selain organ pembiakan betina, bunga ini juga terdapat organ pembiakan jantan, iaitu terdiri daripada anther dan filamen. Untuk pembelajaran yang seterusnya, kita akan fokus kepada anther. Ini anther pada terbunga yang matang akan mengering, mengecut dan melekat. Terbunga di dalam punti terbunga akan dibebaskan. Terbunga yang dibebaskan akan dipindahkan dari anther ke stigma. Proses pemindahan terbunga dari anther ke stigma dikenali sebagai penterbungaan. Proses penterbungaan dibantu oleh ejen penterbungaan iaitu serangga, mamalia, burung, air dan angin. Terbunga yang dibebaskan akan dipindahkan ke stigma pada bunga yang sama atau yang berlainan. Kehadiran terbunga di stigma akan mencetuskan proses persejawaan. Tahukah anda bagaimana proses persejawaan dalam tumbuhan berlaku? Jom kita explore persejawaan dalam tumbuhan dengan melalui reaktif VR bersama-sama dengan cikgu. Proses persejawaan ganda dua berlaku dalam tumbuhan. Ini adalah sekuntum bunga. Jom kita mendekati bunga ini. Cikgu akan klik pada bunga ini. Sekarang cikgu akan klik pada petal untuk memerhati organ pembiakan betina. Ini adalah stigma. Pada stigma, terdapat banyak butir terbunga yang telah didaratkan setelah proses penterbungaan berlaku. Sekarang cikgu akan klik pada salah satu terbunga. Ini adalah terbunga. Terbunga ini akan menyerap larutan gula di dalam stigma dan bercambar untuk membentuk tiup terbunga. Hujung tiup terbunga merembeskan enzim untuk mencernahkan tisu-tisu stil. Tiup terbunga ini akan terus memanjang dan menembusi stil. Tiup terbunga membawa nukleus tiup dan nukleus bejana tumbuh ke arah ovari melalui stil. Semasa pertumbuhan tiup terbunga ke arah ovari, nukleus bejana akan membahagi secara mitosis untuk membentuk dua gamet jantan. Ini adalah ovule.
ini adalah mikrofil dan ini adalah pundi embrio. Sekarang cikgu akan klik pada pundi embrio. Apabila tiba di pundi embrio, tube terbunga akan menembusi ovule melalui mikrofil. Nukleus tube akan merosot, kelua-lua gamet jantan masuk ke dalam pundi embrio. Ini adalah kelua-lua gamet jantan yang memasuki pundi embrio. Ini adalah sel telur. Satu daripada gamet jantan akan mensenyawakan sel telur dan menghasilkan zigot yang diploid. Ini adalah luar nukleus kutub. Gamet jantan kedua akan bercantum dengan luar nukleus kutub dan membentuk nukleus endosperma yang diploid. Disebabkan 2 kali persenyawan berlaku dalam pundi embrio, jadi ini dikenali sebagai persenyawan kanda luar. Setelah anda telah belajar pembentukan tube terbunga, pembentukan gamet jantan dan proses persenyawan kanda luar yang berlaku dalam pundi embrio, jadi kita teruskan dengan kepentingan persenyawaan kanda luar dalam kemandirian tumbuhan berbunga. Persenyawaan satu gamet jantan dengan sel telur akan menghasilkan zigot yang diploid. Maklumat genetik diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini penting untuk memulihkan keadaan haploid dalam gamet dengan pembentukan zigot yang diploid. Pencantuman satu lagi gamet jantan dengan 2 nukleus kutub akan menghasilkan tisu endosperma. Tisu endosperma digunakan untuk perkembangan embrio. Tisu endosperma dalam tumbuhan eutikoid, contohnya kekacang, mangga dan sawit, digunakan sepenuhnya oleh embrio untuk berkembang sebelum biji benih menjadi matang. Tisu endosperma dalam kebanyakan tumbuhan monokot, contoh kelapa, barley, gandum, jagung, hanya sebahagian endosperma digunakan untuk perkembangan embrio. Sebahagian daripadanya tersimpan di dalam cotyledon untuk digunakan semasa percambahan biji benih. Ini membolehkan embrio bertahan dalam jangka masa yang panjang di dalam biji benih apabila keadaan tidak sesuai untuk percambahan berlaku. Setelah anda telah mengikuti sesi kali ini, sekarang tibalah masa untuk menguji kefahaman anda. Soalan 1. Raja 1 menunjukkan gerakan menegak kapel bunga selepas penderbungaan. Apakah laluan struktur yang betul bagi tube terbunga untuk melakukan persenyawaan? Cuba memerhatikan raja 1 ini. Apakah jawapan anda? Ya, betul. Jawapannya adalah C, stigma, stele, mikrofil dan ovari. Soalan 2. Raja 2 menunjukkan gerakan rentas kapel bunga setelah penderbungaan berlaku. Bahagian manakah akan terus berkembang selepas persenyawaan? P, Q, R, S atau T? Ya, betul. C, S dan T. Soalan ketiga. Pernyataan yang manakah paling tepat menggambarkan persenyawaan kanda 2? A. Gabungan 2 gamet jantan dengan 2 sel telur. B. Gabungan 2 gamet jantan dengan sel telur dan nukleus kutub. C. Gabungan 2 gamet jantan
iaitu satu mensenyawakan sel telur dan satu lagi bergabung dengan sel sinergik. D. Gabungan dua gamet jantan iaitu satu mensenyawakan sel telur dan satu lagi bergabung dengan nukleus tutup. Jawapannya adalah D. Gabungan dua gamet jantan iaitu satu mensenyawakan sel telur dan satu lagi bergabung dengan nukleus tutup. Dengan ini tamatlah sesi kali ini. Terima kasih semua.